Selamat sejahtera kepada Madam dengan rakan-rakan sekalian. Saya Dewega Durga dari kumpulan 2 Hubungan Etnik. Kita berada di sini untuk membentangkan tajuk makanan tradisional antara kaum di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang berdarab dengan identiti nasional yang tersendiri. Maka kita telah ketahui Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri yang berkait rapat dengan berlatar belakangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik, mahupun Melayu, Cina ataupun India, dan pelbagai lagi etnik yang lain telah saling berhubungan antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa rasmi sebagai bangsa perantaran untuk mereka bertutur dengan lebih baik, iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, dengan kesemua kumpulan etnik yang berbeza dan sedia ada ini telah diberikan kebebasan sendiri untuk mengamalkan cara hidup masing-masing, termasuk dari pelbagai aspek sepertinya makanan. Dari segi aspek kepelbagaian makanan ini telah sedikit banyak menjadi pembangkit perpaduan yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan tersendiri yang beraneka warna mahupun dari segi rasa serta mempunyai masakan yang tersendiri untuk diketahui, dipelajari bersama dan bahkan untuk dimiliki bersama. Oleh sebab itu, Malaysia memiliki aset yang paling berharga dari segi kepelbagaian makanan yang bukan sahaja dalam proses mengeratkan ikatan perpaduan, bahkan turut menarik keperhatian dari pelbagai sektor ekonomi yang lain. Sebagai contohnya, nasi lemak kepada asalnya merupakan hidangan sarapan pagi dalam kalangan etnik di Malaysia. Bukan setakat itu saja, makanan kepada kepelbagaian jenis dimsum, mi, kuih, kepau dan sebagainya yang juga merupakan makanan kegemaran bagi etnik Cina turut menjadi kegemaran oleh etnik yang lain seperti Melayu, India dan lain-lain lagi. Makanan kumpulan etnik dari Sabah Sarawak sepertinya umak, linut, kepasu ayam turut menjadi kepilihan bagi masyarakat dari kepelbagaian etnik yang secara tidak langsung telah menyumbang kepada kesatuan sosial. Sekarang, saya menjemput ahli kumpulan saya untuk membentangkan tentang makanan tradisional perayaan bagi masyarakat di Malaysia. Terima kasih. Salam sejahtera kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekalian. Malaysia merupakan negara yang bertuah yang memiliki berbagai kaum dan etnik. Hal ini sekaligus memperlihatkan keunikan dan kepelbagaian adat dan budaya yang wujud dalam setiap kaum. Sebagai contoh, makanan memainkan peranan dalam perpaduan kaum di Malaysia. Secara terperinci, kaum Melayu kebiasaannya memperkenalkan makanan-makanan tradisional yang dijadikan sebagai hidangan untuk para tetamu sama ada di majlis perkahwinan, kenduri kesyukuran ataupun untuk santapan harian sekeluarga. Jenis-jenis hidangan contoh ialah tapai ubi dan ubi kayu. Kuih ini biasanya lebih digemari oleh golongan yang lebih berusia memandangkan kehidupan nenek moyang kita pada zaman dahulu menjadikan ubi kayu sebagai makanan utama mereka. Selain itu, makanan kaum Melayu yang digemari adalah sata yang dibuat daripada isi ikan dan juga pulut panggang yang dikukus pulutnya di dalam balutan daun pisang. Saya akan teruskan dengan perayaan Aidilfitri maupun Aidiladha akan disambut dengan meriah dengan hidangan yang pelbagaian. Antara hidangan yang menjadi budaya pada perayaan kaum Melayu adalah ketupat
lemang dan rendang. Makanan warisan ini bukan sahaja menjadi kegemaran orang Melayu, malah ia juga makanan yang digemari oleh kaum lain seperti kaum Cina, kaum India dan semua masyarakat di Malaysia. Pada zaman kini, kita tidak perlu menganyam daun ketupat kerana ia tersedia dan dijual di pasaran terdekat. Sekiranya mahu menganyam daun ketupat boleh juga, dan saya rasa menganyam ketupat sendiri dapat mempelajari seni anyaman dan tidak lupa pada generasi nenek moyang kita. Itulah keunikan ketupatnya. Selain itu, lemang juga adalah masakan dengan buluh. Proses memasak lemang secara tradisional menggunakan api sehingga kini diamalkan walaupun memasak mengambil masa sehingga 7 jam sebelum diboleh makan. Tugas memasak lemang biasanya diuruskan oleh kaum lelaki, manakala kaum wanita akan menyediakan rendang sama ada daging atau ayam ataupun kedua-dua sekali. Lemang dan rendang yang enak dan dimasak dengan penuh kasih sayang untuk hidangan para tetamu akan mengeratkan silaturahim. Kini, ketupat rendang bukan sahaja menu utama masyarakat Melayu tapi telah mendapat tempat di hati semua rakyat di Malaysia. Saya sebagai rakyat Malaysia juga amat kagum dengan diri sendiri kerana berjaya merasai semua makanan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya ialah Ashwini Wilson. Tajuk kumpulan kami ialah makanan pada musim perayaan. Saya berasa amat bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia yang mempunyai berbilang kaum. Okey, antara 3 kaum utama di Malaysia ialah kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Saya telah mengkaji lebih mendalam tentang makanan perayaan oleh kaum Cina pada musim perayaan. Salah satunya ialah mereka menghidang pencuci mulut Tang Huan. Tang Huan itu simbolik kuih ini ialah membawa kesempurnaan dan kebahagiaan dalam kekeluargaan. Yang tu yang dipercayai diwarisi oleh kaum Cina. Kuih ini pula mengandungi dibuat dengan tepung pulut yang dengan air yang berbentuk berbola, dimasak dan hidang dengan air alia. Seterusnya ialah kuih bulan. Kuih bulan ini juga sangat istimewa dengan dekat kaum Cina kerana mereka menyambut Mooncake Festival yang hari ke-5 dalam bulan 8 mengikut kalender lunar. Kuih ini juga dibuat dengan kacang tanah dan telur dan banyak lagi ingredients yang digunakan. Seterusnya, kuih bulan ini juga dipersembahkan Dewan Dapur. Salah satu kepercayaan mereka ialah kuih bulan ini dimakan oleh Dewan Dapur yang membawa erti tiada laporan buruk yang akan disampaikan dengan dekat Maharaja Syurga. Yang ketiga ialah kuih bakul. Kuih bakul ini adalah dikenali oleh masyarakat Melayu sebagai dodol. Tapi kuih bakul ini akan mengambil masa yang agak lama, iaitu tempoh 3 hari untuk menyiapkannya. Dan kuih bakul ini juga dikenali sebagai gau. Gau bermaksud semakin tinggi semakin tahun. Kuih ini juga dipercayai membawa maksud tuah dalam masa perayaan. Keempatnya ialah makanan tradisional kaum Cina ialah yan chang yang dihidang utama oleh kaum Cina sebelum perayaan Tahun Baru. Makanan ini juga akan dimakan secara besar-besaran oleh ahli keluarga sebelum Tahun Baru Cina.
Dan makanan ini juga dipercayai dicipta 5,100 tahun masa lampau di sekitar pantai selatan China. Kesimpulannya, saya berasa amat bersyukur kerana mempelajari makanan yang dihidang oleh kaum Cina pada. Salam sejahtera kepada pensyarah saya, Puan Azliza binti Muhammad Ali. Nama saya Perintah Anak Perempuan Rabi. Saya BHRM student. Saya ingin membentangkan tentang makanan pada musim perayaan kaum India di Malaysia. Sambutan hari perayaan di negara ini meliputi perayaan Hari Raya Puasa buat orang Islam, Tahun Baru Cina buat orang Cina dan perayaan Deepawali buat orang India. Ketika perayaan ini disambut, suasananya pasti dengan kegembiraan sedikit hidangan makanan. Kalau semua perayaan ini disambut bersama-sama, sudah pasti akan berlaku integrasi antara kaum dan hubungan erat akan terjalin. Apakah yang anda fikirkan bila mendengar perkataan Deepawali? Cuti? Bukan itu saja, pastilah juaranya seperti makanan perayaan. Kerana apakah lagi cara terbaik bagi merayakan perayaan berwarna-warni sepenuh tradisi ini kalau tidak dengan menikmati juara yang serba-serbi, sedap dan istimewa. Setiap perayaan di Malaysia mempunyai keunikan yang tersendiri kerana negara kita mempunyai pelbagai rasam dan kepercayaan dalam sesebuah perayaan. Deepawali adalah antara perayaan kaum India yang dirayakan setiap tahun. Kalau anda nak tahu mengikut kepercayaan penganut Hindu, Deepawali dirayakan sebagai tanda kemenangan kaum tersebut atas kematian seorang raja yang disifatkan seorang yang jahat yang sering menindas rakyat pada suatu ketika yang dahulu. Tak meriahlah sebab sesebuah perayaan kalau tidak dihidangkan dengan aneka hidangan yang henah-henah. Bukan, setiap hidangan tersebut juga memiliki identiti kaum itu sendiri. Begitu juga dengan perayaan Deepawali, memang bersama keluarga mahupun jiran tetangga. Makanan wajib yang perlu ada ketika sambutan perayaan Deepawali ialah dosai. Dosai merupakan menu antara utama yang perlu ada ketika perayaan Deepawali pada setiap rumah kaum India. Ianya sedap dimakan bersama kuah dan juga satni. Makanan seterusnya ialah idli. Idli merupakan makanan samping dalam menu hidangan kaum India ketika perayaan Deepawali. Biasanya hidangan idli dimakan bersama kuah satni atau kari ayam dan kari dal dan sebagainya. Makanan perayaan kaum India yang seterusnya adalah murku. Murku ialah perkataan Tamil yang bermaksud berpintal. Makanan tradisi yang sering dikaitkan dengan Deepawali. Murku adalah salah satu makanan ringan istimewa yang boleh dijumpai di hampir setiap rumah penganut Hindu semasa perayaan Deepawali. Murku adalah snack goreng penuh rasa yang diperbuat daripada campuran lentil hitam, tepung beras dan perasa seperti cili dan biji karum untuk memberikan rasa yang hebat. Yang luar biasanya, walaupun keripik rambut ini digorengkan, ia tidak berminyak langsung. Murku bukan sahaja menjadi makanan kegemaran kaum India, malah kaum-kaum lain di Malaysia juga turut mengemarinya. Rasanya yang lemak dan sangat rangup, memang sedap dimakan bersama keluarga. Akhirnya, makanan perayaan kaum India ialah laddu. Laddu ialah pemanis mulut yang paling penting pada hari Deepawali. Dan ianya adalah makanan istimewa bersaiz bola golf yang berwarna-warni. Ada banyak jenis laddu untuk dipilih, iaitu berbola minyak sapi, laddu buah kering, laddu kekacang dan yang paling biasa dihidang ialah laddu berperisa air putih seperti laddu air mawar yang pastinya akan memberi rasa yang semanis syurga kepada deria rasa anda. Sebagai kesimpulannya, kita seharusnya berbangga akan makanan-makanan tradisional yang terdiri daripada di negara kita kerana ia merupakan simbolik yang penting terhadap identiti sesebuah kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih.
Salam sejahtera kepada pensyarah saya, Puan Azliza binti Muhammad Ali. Nama saya Perintah Anak Perempuan Ravi. Refleksi tugasan kumpulan saya ialah dalam masa untuk menyempurnakan refleksi report ini, saya telah banyak mengenali hubungan etnik dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di negara kita. Walaupun saya semasa menyiapkan laporan ini dapat rintangan dengan kerja harian yang sibuk. Untuk mengatasi masalah ini, saya perlu membahagikan masa dengan baik. Di samping itu, tidak terlepas peluang juga saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam kepentingan makanan hubungan etnik di negara kita. Saya juga dapat belajar untuk mengenali makanan perayaan semua kaum di Malaysia. Melalui kursus ini, saya boleh memahami perbezaan makanan perayaan setiap kaum di negara kita. Kerana negara kita terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, India, Cina, Iban, Melanau, Kadazan dan Dusun. Kita juga meraih pelbagai perayaan yang berbeza. Menyambut perayaan bersama menjadi satu platform untuk jika berlakunya huru-hara dan konflik antara kaum negara kita akan berada dalam kerugian, maka semua etnik ini hendaklah bersatu padu untuk membina negara yang aman, damai dan harmoni. Selain itu, perpaduan etnik akan tercapai sekiranya tiada berlakunya prejudis antara satu sama lain. Saya rasa yang paling penting menyemai semangat patriotik sayangan negara yang bersemangat dalam membina perpaduan kaum. Akhir sekali, saya harap sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bersyukur dan berasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kita mestilah mengamalkan rama mesra dan saling kenalan antara satu sama lain. Apabila kita mempunyai hubungan yang baik antara kaum dan kita dapat mencapai perpaduan melalui cara ini, kesepakatan dan muafakat antara kaum dapat diteruskan. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada pensyarah saya, Puan Haliza Muhammad Ali dan rakan-rakan sekalian. Saya Angeline dari kumpulan 2. Refleksi saya ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan damai dipenuhi oleh berbilang kaum dalam pelbagaian bangsa, agama dan budaya. Aspek ini telah menyambungkan kepada perkembangan pemakanan yang mempengaruhi perpaduan antara kaum di Malaysia. Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri yang berkait rapat dengan latar belakang masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Makanan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi keperluan biologi dan sosiologi. Selain itu, makanan dapat memainkan peranan yang penting untuk menyatu padukan pelbagai etnik di Malaysia. Kepelbagaian makanan dapat mengeratkan hubungan antara kaum untuk mempelajari kebudayaan dari kaum lain. Semua kumpulan etnik yang berbeza telah diberikan kebebasan sendiri untuk mengamalkan cara hidup dan budaya masing-masing. Setiap etnik dapat menghormati budaya dan tata cara pemakanan etnik yang lain akan mewujudkan keharmonian di Malaysia. Keunikan makanan dan pemakanan dari segi kaum yang menunjukkan penerimaan setiap etnik dengan etnik yang lain. Peribahasa bagai au dengan tebing adalah sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Seterusnya, masyarakat Malaysia adalah penduduk yang berbilang kaum mementingkan semangat tolong-menolong sesama masyarakat. Sikap bertitik tolak akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Nilai perpaduan merupakan aset yang penting di negara Malaysia kerana tanpa nilai perpaduan tidak dapat keharmonian dapat dinikmati. Ibarat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya adalah Deweka Durga dari Kumpulan Etnik Kumpulan 2. Hari ini refleksi saya adalah
adalah sebuah negara yang berdaulat dengan identiti nasional yang tersendiri. Maka kita telah ketahui Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri yang berkait dapat dengan latar belakangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik mahupun Melayu, Iban, Cina, Melanau ataupun India dan pelbagai lagi etnik yang lain telah saling berhubung antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa rasmi sebagai bahasa perantaraan untuk mereka bertutur dengan lebih baik, iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, dengan kesemua kumpulan etnik yang berbeza dan sedia ada ini telah diberikan kebebasan sendiri untuk mengamalkan cara hidup masing-masing, termasuk dari pelbagai aspek sepertinya makanan. Dari segi aspek kepelbagaian makanan ini telah sedikit banyak menjadi pemangkin perpaduan yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat yang tersendiri daripada pelbagai etnik. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan tersendiri yang beraneka warna maupun dari segi rasa serta mempunyai sejarah masakan yang tersendiri untuk diketahui, dipelajari bersama dan bahkan untuk dimiliki bersama. Oleh sebab itu, Malaysia memiliki aset yang paling berharga dari segi kepelbagaian makanan yang bukan sahaja dalam proses mengeratkan ikatan perpaduan, bahkan turut menarik keperhatian dari pelbagai sektor ekonomi yang lain. Sebagai contoh, nasi lemak kepada asalnya merupakan hidangan sarapan pagi dalam kalangan etnik Melayu, tetapi kini ia telah menjadi pilihan utama bagi semua etnik di Malaysia. Terima kasih. Ramai penganut akan menyampaikan hajatnya di Kuil. Maksudnya pada masa ketika itu jalan raya akan sesak, banyak kereta, banyak cavalry, semua akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Maka kaum etnik Cina ataupun Melayu, mereka akan menghormati adat resam yang dilaksanakan oleh Melayu itu adalah satu keunikan Malaysia. Sama seperti perayaan Cina, sembahyang Luna dan sembahyang Mooncake Festival, itu yang tu semua akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Namun semua kaum etnik akan menghormati tanpa sebarang diskriminasi, adalah salah satu keunikan Malaysia. Selain itu, makanan. Dari segi makanan, Malaysia mempunyai kepelbagaian makanan seperti India, dia makan thosai, chapati. Kalau Melayu, kegemaran mereka ialah nasi lemak. Kalau untuk orang Cina, kuih bulat. Yang tu semua dimakan oleh semua kaum etnik. Sekian, terima kasih.